Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberikan peluang untuk kita sama-sama teruskan bincang soalan UPKK, dan kita masih lagi dalam subjek adab, iaitu pada kali ini kita akan bincang berkenaan dengan soalan subjektif, subjek adab ataupun adab kertas 2. Okey, soalan subjektif. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, tulis 2 faedah menyediakan makanan yang betul. 2 faedah menyediakan makanan yang betul. Dia nak faedah menyediakan makanan. Okey. So, antara faedah-faedah menyediakan makanan dengan betul adalah yang pertama, menjaga kebersihan makanan itu sendiri, menjaga kebersihan makanan dan terhindar daripada penyakit. Faedah menyediakan makanan yang betul ni menjaga kebersihan makanan dan terhindar daripada penyakit. Lepas tu, kita boleh juga jawab tidak tercedera semasa makan dan menjaga maruah. Juga jawab yang tu sebagai tambahan bagi jawapan. Okey, seterusnya, tulis 2 ciri sahabat yang baik. Ni banyaklah ciri-ciri sahabat yang baik ni kan. Antaranya ialah kita boleh tulis, kita boleh jawab bersopan santun ataupun baik budi pekerti. Juga boleh kita jawab dengan berdisiplin, berilmu pengetahuan, baik hati, dan tidak mementingkan diri. Juga boleh menjadi jawapan. Okay, boleh pilihlah yang mana-mana. Okay, so, contoh jawapan yang kita bagi kat sini adalah bersopan santun dan baik budi pekerti ialah ciri sahabat yang baik. Okey, seterusnya, tulis 2 cara menghormati orang tua. Tulis 2 cara menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua antaranya ialah menjaga tingkah laku. Yang kedua, tidak memotong percakapan mereka. Okey. So, ni adalah cara menghormati orang tua. Jaga tingkah laku dengan orang tua. Tidak potong percakapan mereka. Tidak menyampuk yang bukan-bukan. Kalau ditanya, barulah kita jawab. Kemudian, boleh tambah lagi jawapannya dengan tidak meninggikan suara dengan mereka. Okey, seterusnya, nombor 4, tulis 2 akibat tidak menghormati orang tua. Apa akibat tidak menghormati orang tua? Antaranya ialah terputus silaturahim. Yang kedua, tidak ramai kawan. Ini antara akibat-akibat kita tidak menghormati orang tua. Terputus silaturahim. Kita kurang ajar dengan orang tua, maka silaturahim itu akan terputus dan tidak ramai kawan. Bila kita tak hormat orang tua, tak ada orang yang nak berkawan dengan kita. Dan boleh tambah juga untuk jawapan yang ni, tidak dihormati oleh orang lain dan disisih oleh masyarakat sebab terlalu tidak hormat kepada orang tua ni. Siapa yang suka kat kita kan? Okey. Soalan yang kelima, tulis 2 adab menziarahi orang sakit. Tulis 2 adab menziarahi orang sakit. Okey, antara adabnya ketika kita menziarahi orang sakit tu pada waktu yang sesuai. Waktu yang sesuai. Yang kedua, tidak membuat bising. Okey. So, ni ada adab menziarahi orang sakit. Pergi melawat dia pada waktu yang sesuai dan semasa melawat tu ataupun semasa ziarah tu tidak membuat bising. Pergi dengan duduk dalam keadaan tertib, ataupun boleh tambah lagi kita bagi kata-kata perangsang kepada orang yang sakit tu, okey, supaya dia
lebih kuat untuk melawan sakit dia tu. Kemudian mendoakan pesakit, kita boleh juga jawab mendoakan pesakit dan menjaga kebersihan. Banyaklah adab-adab menziarahi orang sakit ni. Apa yang awak selalu buat, perkara yang baik semasa awak pergi menziarahi orang sakit tu boleh ditulis. Mana-mana jawapan insya-Allah boleh diterima. Okey, soalan seterusnya. Soalan 2, 10 markah, jawab semua soalan. Tadi tu soalan 1 ada 5 soalan, ni soalan 2 pula. Okey. Nombor 1, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 37 bermaksud, janganlah kamu berjalan dengan sifat sombong dan takbur. Berdasarkan maksud di atas, tulis cara berjalan yang dianjurkan oleh Islam. Okey, antaranya ialah berjalan dengan niat yang baik. Okay, niat yang baik. So, cara berjalan ni banyak. Antaranya niat yang baik. Awak juga boleh jawab menuju ke tempat yang betul. Menuju ke tempat yang selamat. Menuju ke tempat yang halal. Bukan pergi ke tempat yang haram. Okay, tidak sombong. Tidak berjalan terlampau laju ataupun terlampau lambat. Yang penting boleh juga awak jawab cara berjalan dengan cara menutup aurat dan menundukkan sedikit kepala. Jangan tunduk sangat, nanti nampak jalan je langgar orang kat depan. Kita tunduklah sedikit kepala, jangan terlalu mendongak. Okey. Seterusnya yang nombor 2, Mak Salmah segera menghidangkan makanan kepada tetamu. Tulis 2 hikmah daripada perbuatan tersebut. Okay. Soalan dia bagi situasi Mak Salmah segera menghidangkan makanan kepada tetamu. Kemudian dia kata, tulis 2 hikmah daripada perbuatan tersebut. Okey, hikmah daripada perbuatan Mak Salmah tu tadi ialah nombor 1, jawapan yang pertama, mengeratkan silaturahim. Jawapan yang kedua, dimurahkan rezeki. Okey. Lebih mengeratkan silaturahim lah. Tetamu datang rumah kita, kita pun adakan sedikit jamuan. Tak kisahlah apa yang ada dekat rumah kita tu, kita hidangkan kepada tetamu. Mengeratkan silaturahim dan dimurahkan rezeki. Kemudian kita juga boleh mengelakkan cacian orang lain. Nanti orang bawa cerita kita, aku pergi rumah orang tu, makan minum pun tak jamu, tak diberi kan. Ataupun kita juga boleh jawab disayangi masyarakat, ataupun kita boleh jawab juga tetamu rasa dihormati. Okey. Kemudian soalan seterusnya, nombor 3, ibu bapa memberikan kasih sayang dan memastikan masa depan anak terjamin. Ibu bapa memberikan kasih sayang dan memastikan masa depan anak terjamin. Itu situasinya. Soalan dia, tulis 2 kewajipan anak ke atas ibu bapa yang perlu dilakukan. Okey. Antaranya ialah memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa kepada kedua ibu bapa lah. Yang kedua, mentaati mereka. Okey, ataupun awak juga boleh jawab dengan memelihara nama, kehormatan diri serta harta benda mereka, ataupun sentiasa mengembirakan mereka dan sentiasa bertanya khabar orang ibu bapa. Okey. Seterusnya, soalan 3, 10 markah, jawab semua soalan. Okey, dalam soalan 3 ni mula-mula dia bagi dekat kita petikan. So kena baca petikan ni. Okey. Kita baca, Umar adalah seorang pengerusi Persatuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Taman Setia. Okey. Beliau dilantik menjadi pemimpin persatuan kerana beliau adalah seorang yang bertanggungjawab, berkebolehan dan jujur. Faedahnya, Umar dapat menjadikan persatuan itu sebuah persatuan yang aktif dan dapat menjaga hubungan silaturahim sesama ahli persatuan. Okey, soalan yang
akan disoal selepas ini adalah berdasarkan petikan ini. Okey, kita baca sekali lagi. Umar adalah seorang pengerusi Persatuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Taman Setia. Beliau dilantik menjadi pemimpin persatuan kerana beliau adalah seorang yang bertanggungjawab, berkebolehan dan jujur. Faedahnya, Umar dapat menjadikan persatuan itu sebuah persatuan yang aktif dan dapat menjaga hubungan silaturahim sesama ahli persatuan. Okey, soalan dia. Tulis dua ciri pemimpin yang terdapat pada Umar. Okey, tulis dua ciri pemimpin yang terdapat pada diri Umar tu. Okey, yang pertama, bertanggungjawab. Yang kedua, berkebolehan. Dia sebut tiga tadi. Sama ada awak nak tambah satu lagi, jujur. Umar ni juga bersifat ciri-ciri kepimpinan yang ada pada diri Umar ni, dia seorang yang jujur. Okay, soalan seterusnya, apakah faedah yang Umar dapat semasa kepimpinannya? Juga ada disebutkan dalam petikan tadi. Jawapannya ialah menjadikan persatuan itu sebuah persatuan yang aktif. Okey, soalan ketiga, jika kamu seorang ahli persatuan, dia tanya kita ni soalan ni. Jika kamu seorang ahli persatuan, bagaimanakah cara kamu membantu Umar dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberi? Okey, jawapannya ialah menyokong dan membantu ataupun mematuhi peraturan persatuan, membantu mencapai wawasan persatuan, memberi hadiah. Okey, jika kamu seorang ahli persatuan, macam mana cara nak bantu Umar dalam melaksanakan tanggungjawab? Kita kena menyokong dan membantu apa yang Umar nak, keberhasilan dalam persatuan dia tu. Okey, seterusnya, apakah kesan jika ahli persatuan tersebut tidak memberi kerjasama semasa kepimpinan Umar? Apakah kesan? Kesan ni kesan buruk lah. Sebab tidak memberi kerjasama semasa kepimpinan Umar. Antara kesannya ialah hubungan menjadi porak-peranda. Hubungan menjadi porak-peranda. Awak juga boleh jawab terjadinya permusuhan ataupun Umar tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Orang lain akan mengambil kesempatan. Orang luar akan ambil kesempatan nak porak-perandakan kita punya persatuan. So, itulah kesan-kesan dia. Okey, soalan seterusnya, mengapakah kita perlu memilih seorang yang berkebolehan sebagai pengerusi persatuan? Okey, antara jawapannya ialah boleh mengawal emosi. Okey, tidak ada masalah sikit, tidak melenting dan sebagainya. Okey, sentiasa bersemangat untuk berjaya. Cuba juga boleh dijawab. Kemudian prihatin terhadap masalah persatuan. Okey, itu antara jawapan-jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Soalan 4, 10 markah. Jawab semua soalan. Okey, soalan 1. Tulis 2 adab makan semasa menghadiri majlis keramaian. Tulis 2 adab makan semasa menghadiri majlis keramaian. Adab makan ni antaranya duduk dengan tertib dan membaca doa. Okey, banyak lagi lah adab makan yang kita boleh bagi dekat sini. Antaranya makan sebelum terlalu lapar. Sebab kalau dah terlalu lapar, kita akan jadi gelojoh. So, bila macam tu dah tak beradab lah. Kemudian membasuh tangan sebelum makan ataupun makan dengan tangan kanan dan ambil makanan yang paling hampir dengan kita. Itu antara adab-adab makan semasa menghadiri majlis keramaian. Okey, soalan kedua, tulis 2 adab minum semasa menghadiri majlis keramaian. Tadi makan, ni adab minum pula. Antaranya ialah memegang cawan dengan tangan kanan. Dan yang kedua, tidak bercakap-cakap. Okey. Yang pertama, memegang cawan dengan tangan kanan.
Sopan lah. Tidak bercakap-cakap semasa minum, takut terbelahak ke apa ke. Tidak, minum dengan sopan. Okey. Ataupun tidak membazir air dan menuang air dengan berhati-hati. Okey, boleh juga jawab macam tu. Okey, seterusnya, apakah akibat jika kita tidak beradab ketika menghadiri majlis keramaian? Apa akibat kalau kita tak beradab ketika hadir ke majlis keramaian? Apa akibat dia? Dibenci oleh tetamu. Dibenci tetamu. Kita akan dibenci oleh tetamu yang lain. Okey. Boleh juga awak jawab memberikan imej yang buruk ataupun menjadikan buah mulut orang menjadi buah mulut orang lain. Disebabkan kita tidak beradab, orang lain, tetamu-tetamu yang lain akan bercakap-cakap tentang diri kita. Dan tuan rumah, orang yang buat majlis tu mungkin tak akan jemput kita lagi. Tuan rumah tidak akan menjemput kita lagi. Ataupun akibat dia juga adalah memalukan tuan rumah. Dengan perangai kita tu tuan rumah menjadi malu. Dia buat keramaian ataupun dia buat majlis tu untuk mungkin seronok-seronok ataupun meraihkan sesuatu. Kita pula pergi buat kacau. Okey, yang keempat, tulis 2 larangan semasa kamu menghadiri majlis keramaian. Apa larangan semasa kita menghadiri majlis keramaian? Antaranya ialah jangan mencela orang, jangan membuka aib orang lain. Okey. Itu antara jawapan-jawapan dia lah. Kita juga boleh jawab jangan memotong perbualan orang lain ataupun jangan duduk di tengah-tengah pintu. Orang tengah ramai, kita duduk di dekat tengah pintu menghalang laluan orang lain. Okey, pilihlah yang mana-mana jawapan yang dirasakan sesuai. Okey, seterusnya soalan 5, jawab semua soalan. Okey, dia bagi gambar macam orang tengah bekerja. Gambar orang tengah bekerja tu ada 2 orang. Kemudian kita kena jawab soalan berdasarkan gambar yang diberi. Okey, tulis 2 adab berdasarkan gambar di atas. Tulis 2 adab berdasarkan gambar di atas. Antaranya yang kita boleh tulis kat sini adalah bersifat jujur dan berdisiplin. Boleh juga nak kata bantu-membantu ataupun rajin ataupun menepati masa, berbincang bersama ataupun ceria dan mesra. Okey, apa-apa je jawapan yang dirasakan ada kaitan dengan gambar tersebut. Dia lebih kepada adab bekerja lah ni. Gambar tu kalau kita tengok. Okey, seterusnya nombor 2, tulis 2 kepentingan mengamalkan adab berdasarkan gambar di atas. Apa kepentingannya? Okey, yang pertama, mencari rezeki yang halal. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja. Juga boleh kita jawab mengurangkan masalah kerja yang bertangguh. Meningkatkan prestasi kerja kita dah tulis. Okey, dapat menjadi pekerja yang cemerlang dan disayangi oleh majikan. Okey, boleh pilih yang mana satu. Okey, dan yang ketiga, bagaimanakah cara menjadi seorang pekerja yang cemerlang? Macam mana cara nak jadi seorang pekerja yang cemerlang? Antaranya ialah berpengetahuan. Juga boleh kita jawab dengan cara bekerjasama, tekun bekerja, mengamalkan nilai murni dan tidak putus asa dan berdaya saing. Itu antara ciri-ciri menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Okey, selesailah kita untuk soalan subjektif bagi subjek adab. Okey, semoga dengan video ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar untuk lebih menguasai subjek adab dan semoga kita bertemu lagi di video-video yang akan datang dan masih kita akan bercakap berkaitan dengan UPKK. Okey.
Dan ada juga dekat description saya letakkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan soalan-soalan adab. Boleh tengok dekat description kat bawah. Pilih je mana-mana tajuk yang dirasakan nak ulang kaji balik dan tonton video tersebut. Okey. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.